Assalamualaikum, salam malam Kliwon. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah misteri. So guys, hari ini kita membawa seorang tetamu jemputan Tetamu jemputan yang kami kenal juga. Kan? So perkenalkan diri dulu. Okay, so nama saya Puteri, berumur 21 tahun. Okay guys, 21 tahun. Satu. Masih muda lagi guys. Belum kahwin lagi kan? Belum. So hari ini first time Santai Chill ada tetamu perempuan yang hadir pada hari ini untuk berkongsi pengalaman kisah misteri dia. So, jangan buang masa, kita teruskan kisah misteri dia. Okey, Put, ceritakan pengalaman kisah misteri Put. Okay. Sebelum tu, nama Put kan Putri, panggil Put je. Okay, cerita ni jadi masa Put diploma. Sekarang Put degree. So, cerita ni jadi dalam 2 tahun lepas macam tu. Cerita ni pula kawan Put yang rapat cerita dekat Put sendiri. So, kita tahulah bila kawan kita yang rapat ni cerita dia lagi feel kan. And then kawan Put ni pula dia course lain daripada Put. Dekat UiTM Jasin ni kita ada 2 course untuk diploma, which is CS iaitu Sains Komputer and Ladang. Okay, so ada 2 course je. So kalau budak CS ni dia memang pergi kelas, balik kelas, pergi kelas, balik kelas. Untuk budak Ladang ni dia punya rutin pagi pergi kelas, petang pula dia akan turun Ladang. So kalau dia turun ladang ni, kita tahulah kalau budak-budak ladang ni dia akan terus ke tanah baru, hutan, kelapa sawit semua kan. So cerita dia jadi dekat situlah tempat tu. So pada satu petang ni, macam biasa dia orang turun ladang, kawan Put cerita, dia turun ladang and then masa tu dah nak almost maghrib. And then semua orang dah get ready nak balik ni. So ada one of kawan kepada kawan Put ni, dia memang most of kawan-kawan dia tahu yang dia memang ada bela saka. Bukan dia bela tahu, I mean like dia dari keturunan dia memang ada saka. So masa tu diorang dah memang nak balik, and then out of sudden dia terus berhenti tau. Dia terus berhenti and then dia berdiri tegak aje. Dia berdiri tegak and then tiba-tiba dia tunduk. Dia tunduk tu and then kawan-kawan dia semua tanyalah, kenapa tunduk? Kenapa tegak aje kan? And then dia tunduk. Time tu rambut diorang dah panjang sikit. Diorang tak potong rambut kan. Diorang pula I mean like orang tu tak potong rambut. And then dia cakap, aku tak nak balik. Aku nak pergi belakang. So belakang daripada tempat tu, dekat ladang tu adalah kelapa sawit and ada satu pondok usang. So pondok tu memang seram lah. Kalau budak-budak UiTM Jasin yang pergi turun ladang, diorang memang tahu kat situ ada pondok usang. So dia cakap dia nak pergi rumah tu. And then kawan-kawan dia dah try grab dia, pegang dia. And then dia terus angkat kepala dia tau. Angkat kepala and then time tu kawan Put cakap orang sekeliling dia boleh tengok lah yang mata dia tu berubah jadi merah. Bukan merah yang kita tengok dalam cerita munafik yang pakai lens tu tau. No, dia merah yang real life. And then biji mata dia tu dah jadi besar sikit. And then memang seram lah. Masa tu kita boleh rasa, kita yang dengar pun boleh rasa lah seram naik bulu roma tu kan. So suara dia pun ada berubah tak? Suara dia pun berubah. Jadi macam garau sikit lah. Aku tak nak balik macam tu. Lepas tu dia dah start nak lari ke arah pondok usang tu. And then kawan-kawan dia yang rapat tolong dia lah, pegang dia. And then salah satu daripada kawan dia tahu berubat. And then dah baca, dia pun macam collapse, macam pengsan. So, bila dia dah collapse tu, kawan dia pun bawa dia balik ke college. Lepas tu, dia dah balik bilik, dia tidur daripada dia kena tu, sampailah pukul 12 malam. Lepas tu, kawan-kawan dia bawa dia balik bilik lah. Bila bawa balik bilik tu, kawan-kawan dia ada 6 orang jaga dia, baca Yasin, buka lah dekat radio tu, any surah untuk tolong dia. And then pada pukul 12 dalam 12 ke 1 tu dia dah start bangun. Bila dah start bangun, dia minta makan. So bila dia makan tu, bila dia nak makan tu, kawan-kawan dia carikanlah makanan untuk dia. And then try bagi satu pinggan tak cukup. So dia minta nak makan lagi, sampailah kawan dia providekan dia 6 pinggan.
6 pinggan. 6 pinggan nasi lah. 6 pinggan nasi dia habiskan semua tanpa cakap dengan orang, tak pandang kiri kanan, memang dia makan je. So masa dia makan tu dalam keadaan yang sangat lahap lah, sangat lapar. Rakus, dia memang makan yang macam makan kita yang macam kawan pun yang duduk situ pun rasa ni bukan dia. Bukan dia yang makan. So tahulah kan siapa yang makan tu. Kalau kita makan sepinggan, 2 pinggan dah cukup, tapi dia makan 6 pinggan sekaligus. Macam tu. Kawan pun tu bersaiz badan besar ke, kurus ke? Tak, dia normal saja. Normal saiz. Tapi dia makan 6 pinggan. Kita pun pelik kan. Yang masa dia keluar makan tu, yang teman dia 2 orang. Yang 4 lagi tu duduk dalam bilik. So yang 4 duduk dalam bilik tu, diorang kena gangguan lah. Sebab tak nak lah ramai-ramai nak kacau dia makan kan. So diorang duduk dalam bilik, diorang kena kacau. Antara gangguan yang diorang kena, diorang dengar bunyi ketuk almari yang sangat kuat. And then lampu okey je, kat luar semua menyala, tapi lampu bilik tu je yang tertutup. Lepas tu diorang dia dengar bunyi cakar yang kuat dekat almari. And then diorang dah tak tahan. Yelah, sebab kita tahulah benda tu rasa lain tau bila kita kena macam tu kan. So diorang tak tahan, diorang keluar. Diorang duduk ramai-ramai dekat ruang tamu tu. And then yang tadi kan Puak ada cakap kawan dia berubatkan dia dekat ladang tu kan, sampai dia collapse dan bawa balik kan. Ada lagi seorang kawan dia tu datang juga balik malam tu. And then kawan dia tu boleh nampak benda tu. And then kawan dia cakap benda tu, saka tu bukan seorang. Maknanya dia bawa macam tak tahulah cucu dia ke. Maknanya benda tu bukan seorang, dia berdua. And then dia tak nampak, yang kan Puk cakap dia boleh nampak benda kan. Dia nampak, dia tak nampak saka tu, tapi dia nampak cucu dia tu. And then dari apa yang dia describe tu, fizikal dia macam hitam. And then kuku dia tu panjang dan melendut tau. So kuku dia tu memang panjang, dia sampai cecah lantai. Korang boleh imagine sendirilah kalau ada makhluk yang kuku panjang cecah lantai dan jalan macam tu, memang naiklah bulu roma dia. And then esok tu dia dah okey balik lah, dah sedar. Sebab benda-benda macam ni biasalah bagi dia, sebab dia memang ada keturunan macam tu kan. Yang tu salah satu cerita yang Puk boleh kongsikan based on kawan Puk punya pengalaman lah. Dia sama batch dengan Puk, sama tahun masa tu. So after kejadian tu dia dah okey lah? Dia dah okey lah. Cuma dia after that tak ada lagi lah diorang sampai maghrib ke, almost maghrib ke, tak ada, semua dah naik awal dah. Takut benda-benda macam tu jadi lagi kan. Okay guys, itu cerita pertama kisah seram daripada Put. So kita teruskan cerita seram kedua daripada Put lah. So kisah misteri yang kedua ni berkenaan apa lagi? Yang kedua ni pula kawan Put juga, tapi rapat lah, memang rapat. And then cerita dia jadi bila kita biasalah student kan, ada boyfriend, ada girlfriend, nak on call tiap-tiap malam. Pagi busy kelas, so malam kalau on call tu mestilah kita malam tu dah settle dengan assignment pukul 1 sampai pukul 3 tu normal hours untuk on call kan. So kawan Put ni lelaki, so memang lelaki, dia tak ada pagar dekat sekeliling college. Jadi diorang boleh keluar pergi mana-mana je, macam tak kantoi kalau keluar pergi mana-mana. So kawan Put ni dia call lah girlfriend dia. Lepas tu masa malam tu around pukul 1 hingga ke 2 macam tu, dia pergi dekat bilik PPP. Bilik PPP tu bilik Persatuan Pelajar. So kat situ memang orang training menari, orang buat mesyuarat kat situ. Bilik PPP tu depan je daripada college lelaki. So dia pergi naik kat bilik PPP tu, and then tengah on call ni, time tu dia jalan depan cermin, and out of sudden dia nampak, tak tahu macam nak describe, nampak lembaga macam tu. Nampak dalam cermin tu lah? Nampak dalam cermin tu. And then dia macam terkesima macam tu. And then dia off call, and then dia just macam tangkap gambar. Lepas tu dia terus balik bilik, send dekat grup WhatsApp, tak pandang, tidur. And then kita orang yang kawan dia ni dapatlah gambar tu. So dalam gambar tu sendiri, tak tahu macam nak describe. Memang ada lagi simpan gambar tu? Memang ada simpan gambar tu. Memang tak tahulah macam nak describe dia punya, tapi nampak jelas lah. And then Put sendiri pun ada pengalaman dia.
macam Put tak adalah nampak, tapi adalah nampak kelibat-kelibat masa Put duduk dekat tingkat 5 college Put. Antara benda-benda yang Put hadapi is pukul 2-3 pagi ni, macam biasalah kita OTP, ada orang ketuk daripada luar cermin tingkat 5. Siapa je nak ketuk daripada luar cermin tingkat 5 tu? Tinggi kan? So memang dengar jelas 3 ketuk macam tuk 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 macam tu. So macam tersentak, tapi tak beranilah nak tengok luar cermin tu kan, takut ada apa-apa ke, just terus tidur macam tu. And then housemate Put sebelah tu dia dengar orang ketuk dinding sampai dia dari tidur boleh terbangun. So kuatlah bunyi ketuk dinding tu. Ada dengar bunyi tali skipping kat luar. Ke ada budak student yang main tali skipping kat luar tu? Tak ada. Dah pukul 3 pagi siapa nak main tali skipping? Mana tahu. Tapi memang feel dia lain lah, sebab tingkat 5 tu ada 3 bilik je yang buka. 3 bilik je ada kat situ. So, dia aras tu ada berapa? Dia ada 5 aras, tu aras paling tinggi. Maksudnya dalam satu aras tu ada berapa? Banyak, lebih daripada 10. So 3 je yang buka? 3 je yang paling atas, sebab dia tingkat paling atas kan. So 3 je kat situ. Itulah kisah misteri yang dialami semasa belajar lah. Ya. Okay guys, seperti biasa, kalau korang ada cerita kisah-kisah seram, just email Santai Chill ataupun IG dan Facebook kami. So jangan lupa like, share dan subscribe. Bye bye.